Datuk Dr. Hisham Shah dan Datuk Chong Chi Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 165 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 1,995 kes, bersamaan dengan 44% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 11 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 184 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 4,530 kes. Sehingga kini seramai 72 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 38 kes memerlukan bantuan pernafasan. Oleh itu, setelah kes kumulatif ditolak dengan kes kumulatif discharge dan kematian, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 2,482 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Mengikut trajektori unjuran Kementerian Kesihatan, pada 14 April 2020, iaitu apabila tamatnya fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan, unjuran kes-kes positif dengan kebolehjangkitan adalah dijangka lebih kurang 2,033 kes. Ini menunjukkan tanda-tanda kejayaan Perintah Kawalan Pergerakan fasa pertama dan fasa kedua menurunkan kebolehjangkitan COVID-19 dalam komuniti. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan orang ramai untuk terus membantu kerajaan dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan kekal duduk di rumah, mengamalkan jarak selamat sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 3 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 73 orang, iaitu bersamaan dengan 1.6% pada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-71 iaitu kes 3,091 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 66 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan gout. Beliau mempunyai kontak rapat kes positif COVID-19 daripada kluster Perhimpunan Seri Petaling iaitu kes 452. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Negeri Sembilan pada 1 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 11 April 2020 jam 12.05 tengah hari. Kes kematian ke-72 iaitu kes 537 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 71 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 15 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 11 April 2020 jam 11.15 pagi. Kes kematian ke-73 iaitu kes 2,399 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 63 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Raja Pemaisuri Bainun Ipoh, Perak pada 25 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 11 April 2020 jam 12 tengah hari. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa sehingga 10 April 2020 jam 12 tengah hari dilaporkan bahawa terdapat 224 anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah dikesan positif COVID-19. Berdasarkan siasatan setakat ini,
tiada kes, saya ulangi, tiada kes yang berpunca daripada pengendalian kes yang disahkan positif dari ward COVID-19 ataupun unit rawatan rapi khususnya untuk pesakit COVID-19 di fasilitis Kementerian Kesihatan Malaysia. Daripada jumlah 224 anggota kesihatan tersebut, 41 kes iaitu 18% mempunyai kaitan dengan pesakit iaitu 29 kes daripada pesakit severe acute respiratory infection ataupun singkatan SARI dan 9 kes daripada pesakit yang tidak diketahui status sebelum rawatan diberikan dan 3 kes daripada aktiviti saringan di lampangan. Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memberi keutamaan kepada aspek keselamatan anggota kesihatan, terutamanya petugas barisan hadapan yang bekerja keras dalam menghadapi pandemik COVID-19 demi kepentingan negara. Justru pelbagai tindakan telah diambil bagi tujuan menjaga keselamatan dan kesihatan anggota termasuk penilaian keperluan dan stok alat pelindung diri di fasilitis bagi memastikan pembekalan PPE sentiasa mencukupi. Semua kes SARI dan jangkitan paru-paru pneumonia dianggap sebagai jangkitan COVID-19 sehingga terbukti sebaliknya. Memperkukuhkan triaging iaitu penilaian dan pengasingan pesakit yang disyaki mempunyai gejala COVID-19 apabila datang ke fasilitis kesihatan serta memberikan mereka alat penutup hidung dan mulut untuk dipakai. Memastikan anggota yang merawat pesakit disahkan positif COVID-19 memerlukan menggunakan peralatan ataupun alat pelindung PPE seperti yang disarankan dan anggota yang merawat pesakit tidak disyaki menggunakan alat penutup hidung dan mulut. Memastikan anggota mengamalkan semua langkah-langkah pencegahan seperti kebersihan tangan dan amalkan jarak sosial selamat sekurang-kurangnya 1 meter mengikut keperluan dan kesesuaian. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan semua anggota kesihatan dan barisan hadapan termasuk pengamal perubatan swasta dan NGO yang merawat pesakit perlu menggunakan penutup hidung dan mulut. Kementerian Kesihatan amat menghargai pengorbanan dan dedikasi semua anggota kesihatan dan perubatan yang berkhidmat di fasilitis kesihatan tidak kira sama ada di barisan hadapan, perkhidmatan sokongan maupun di balik tabir. Kementerian Kesihatan akan terus komited untuk memastikan status keselamatan dan kesihatan setiap anggota dipelihara. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa persoalan? Semalam, kemarin PPM ada sebuah pasal untuk benarkan sektor gunting rambut semua di operasi selepas ni. Tapi kita tahu yang close contact dan sebagainya itu kan. Jadi adakah KKM akan menasihatkan semula kerajaan atau bagaimana? Saya pasti ramai rakyat Malaysia yang terkesan dengan PKP fasa 1 dan kedua. Dan apa yang penting, kita sedang berjuang memerangi COVID-19 ni. Dan kita masih belum menang, tetapi apa yang penting ialah tindakan kita selama ini. Dan kita telah dapat tanda-tanda kejayaan menurunkan kes. Dan antara tindakan kita yang telah dilaksanakan pada fasa pertama dan kedua yang menunjukkan tanda-tanda kejayaan kita menurunkan kes ialah kawalan sempadan. Yang kedua, kawalan pergerakan, larangan perhimpunan dan juga amalan penjarakan. Jadi kalau kita lihat semula, semua tindakan kita seharusnya diperketatkan untuk fasa ketiga. Dan dari segi perancangan untuk membuka ataupun menghadkan pergerakan, Kementerian Kesihatan mensyorkan kita kekalkan apa yang tindakan yang telah kita laksanakan pada fasa 1 dan fasa 2. Mungkin perancangan boleh dijalankan tetapi mungkin pelaksanaan ditangguhkan sementara.
usaha mereka untuk tegak itu. Jadi perancangan kita sekarang ni, kita juga kena lihat kalau selepas fasa ketiga, apakah tindakan kita. Jadi perancangan bermula pada sekarang untuk kita laksanakan mungkin selepas fasa ketiga. Dan yang penting kita sentiasa memantau dari segi data-data kita seharian dan untuk kita melihat sama ada kita capai tak unjuran Kementerian Kesihatan untuk mengurangkan kes COVID di negara kita. Cadangan Kementerian Pengajian Tinggi mengenai pelajar yang pulang ke kampung. Begitu juga cadangan kita kepada Kementerian Pengajian Tinggi memandangkan kita memasuki fasa yang penting iaitu fasa ketiga, iaitu kita perlu memperketatkan lagi kawalan kita untuk menurunkan kes. Dan pada unjuran kita mungkin akan berjaya sekiranya semua rakyat Malaysia bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan untuk memastikan kita memperketatkan tindakan fasa 1 dan 2 dan semoga tindakan fasa ketiga kita dapat jaya untuk mengurangkan kes. Jadi dalam unjuran kita tidak mustahil tetapi kita kena berusaha bersama. Cadangan kita, nasihat kita pada Kementerian Pengajian Tinggi ialah bersabar, mungkin dalam seminggu dua. So sekurang-kurangnya dalam tempoh seminggu kita akan melihat data-data yang terkini. Jadi kalau kita ada data-data yang terkini untuk tempoh seminggu dalam fasa ketiga, jadi kita boleh memberi nasihat kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Datuk, kita kan sedang nanti PKP ini nanti ditamatkan, which we do not know when. Adakah kementerian akan nasihatkan ke industri-industri ini semua boleh terus start balik semula ke ataupun berperingkat-peringkat untuk kurangkan risiko? Jadi kalau kita kena rancang untuk tindakan kita selepas fasa ketiga. Mungkin selepas fasa ketiga kita mungkin tidak dapat kembali kepada kelaziman kita dalam kehidupan. Dan mungkin ada nasihat Kementerian Kesihatan kepada semua ialah kita perlu mengamalkan penjarakan yang selamat, yang pertama. Yang kedua, mungkin kita tidak ada perhimpunan. Jadi perhimpunan akan membawa mereka bersama ataupun rakyat yang berhimpun. Jadi keberangkalian untuk jangkitan ataupun keboleh jangkitan COVID-19 ni akan berlaku. Jadi kita perlu memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 walaupun selepas PKP. Jadi inilah nasihat kita dan kita kena perlu lihat industri-industri ataupun cara kita melaksanakan aktiviti kita seharian dan di mana kita perlu melihat kepada nasihat-nasihat Kementerian Kesihatan daripada masa ke semasa. Ada lagi soalan? Datuk, mungkin boleh update status pasal PKPD sekarang yang boleh COVID semua. Okey. Status EMCO ataupun PKPD yang telah kita laksanakan ialah jumlah kes positif, contohnya di Keluang ialah 183 kes, iaitu ada pertambahan 7 kes baru. Dan Bandar Baru Ibrahim Majid ada pertambahan 7 kes baru iaitu 145 kes ya. Dan lain-lain lokaliti masih sama. Dan pecahan jumlah ikut mukim ialah Ulu Benut 160 kes, Keluang 18 kes, Macap 4 dan Nyo 1. Dan di kawasan Ulu Langat ialah jumlah kes positif Ulu Langat ialah 387 kes. Semalam kita melaporkan 376 kes. Dan Kampung Sungai Lui kekal 92 kes. Bukan Kampung Sungai Lui 295 kes. Semalam kita laporkan 281 kes. Pecahan ikut mukim di kawasan Ulu Langat ialah Ampang 62 kes, Beranang 11, Ceras 46, Ulu Langat 108 kes, Kajang 149 kes, Semenyih 11 kes dan Ulu Semenyih tak ada kes. Kematian ada 1 kes di kawasan tersebut. Dan di Menara Plaza City One, jumlah disaring ialah 2,054 orang ya, yang jumlah sampel dan jumlah kes positif Menara Plaza City One
kekal 30 kes. Manakala Melayan Mansion jumlah disaring ialah 783 setakat ni dan jumlah kes positif Melayan Mansion ialah 4 kes. Tiada pertambahan kalau dibandingkan dengan semalam. Selangor Mansion jumlah disaring ialah 898 orang dan jumlah kes positif ialah 43 kes, iaitu pertambahan 32 kes. Jika sektor perkhidmatan gunting rambut dan kesihatan sosial, apakah SOP diteruskan? Apakah SOP untuk mengelakkan penularan, jarak samat, langkah pencegahan dan untuk mengelakkan perebakan di premis berkenaan dan adakah saringan dan infeksi akan dilakukan? Jadi kalau kita lihat pada isu tersebut, yang penting ialah mengurangkan boleh jangkitan di kalangan komuniti. Jadi virus tu kalau kita boleh kurangkan dalam komuniti, yang mana kita jangka dengan unjuran kita, kalau kita bekerjasama dan semua rakyat Malaysia patuh pada perintah duduk di rumah, mungkin kita boleh kurangkan jangkitan COVID-19 dalam komuniti. Dan apabila COVID-19 telah kurang dalam komuniti, barulah kita boleh lihat bagaimana dengan nasihat Kementerian Kesihatan, sistem ataupun cara sedia ada untuk kita melaksanakan aktiviti-aktiviti mungkin kita kena ubah. Dan juga kita akan memberi nasihat daripada masa ke semasa kepada semua peringkat dan juga industri. Ada lagi soalan? Okey, tak ada, terima kasih.